Baik, kita akan pergi kepada soalan yang pertama. Kita lihat pada soalan. Nota di sebelah menunjukkan perancangan kewangan Ibu Winnie. Ibunya bercadang memberikan sebahagian wang persaraannya sama banyak kepada 5 orang anaknya. Okey, jadi Ibu Winnie ada sebanyak RM145,358.70 wang persaraan dan dia ingin memberikan 12,000 kepada anak-anaknya. Jadi soalan yang pertama, berapakah jumlah wang yang akan diterima oleh setiap anaknya? Jadi di sini kita dapat lihatlah dalam soalan ini dia ada perkataan sama banyak yang membawa maksud operasi bahagi. Jadi untuk soalan yang pertama, mudah saja, kita ada 12,000 dan dibahagikan dengan 5 orang anaknya. Jadi apa yang kita akan dapat ialah 12,000 dibahagikan dengan 5. Kita akan dapat 5 kali 2, 10. Okey. 5 kali 4, 20. Dan kita habis. Jadi kita ada 2,400. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, hitungkan wang pelaburan Ibu Winnie. Jadi apa yang kita cari ialah wang pelaburan. Kita faham bahawa dia wang persaraannya ialah RM145,358.70 dan dia bercadang untuk membelanjakan sebanyak 12,000 dan RM5,750. Jadi untuk dapatkan wang pelaburan ialah dengan kita menolakkan wang persaraan dan wang yang ingin dibelanjakan. Jadi wang yang ingin dibelanjakan ialah RM12,000 untuk 5 orang anaknya tadi dan adalah perbelanjaan melancong. Okey, kita akan dapat mudah saja 17,750. Jadi untuk dapatkan wang pelaburan, apa yang kita buat ialah kita tolakkan wang persaraan dengan wang yang dibelanjakan. Dan kita akan dapatlah jawapan dia. Maka wang persaraannya ialah sebanyak RM127,608.70. Kita pergi kepada soalan B. Kakak Jason menyimpan RM250 setiap bulan. Jadi dia menyimpan RM250 setiap bulan. Dia mengeluarkan RM7,850 untuk membayar wang pendahuluan sebuah kereta. Okey, jadi kira baki wang simpanan kakak Jason jika tidak termasuk faedah simpanan yang diterimanya. Jadi dalam soalan ni tak melibatkan keadaan faedah dan sebagainya lah. Okay, jadi mudah saja, apa yang perlu kita buat ialah kita dapatkan dulu berapa jumlah simpanan yang telah dibuat. Okey, jumlah simpanan ialah apa yang berlaku. Dia telah menyimpan RM250 selama 36 bulan. Okey, maka kita buat operasi darab lah. Okey, kita selesaikan. Maka kita akan dapat jumlah simpanannya ialah 9,000. Jadi apa yang berlaku? Kira baki, bila baki ialah operasi tolak, di mana 9,000 disimpan dan dia keluarkan sebanyak 7,850. Maka baki yang kita dapat ialah
jumlah simpanan yang telah dibuat ditolakkan dengan wang yang telah dikeluarkan. Okey. Maka baki wangnya ialah sebanyak 1,150. Untuk soalan yang ketiga, soalan C. Okay, sebuah syarikat mengagihkan keuntungan tahunan berjumlah 102,000 sama banyak kepada 32 orang pekerja. Setiap pekerja syarikat itu juga diberikan 1,200 bersempena dengan ulang tahun syarikat yang ke-10. Kira jumlah wang yang diterima oleh setiap pekerja. Jadi apa yang perlu kita buat ialah mula-mula kita akan cari berapa setiap orang pekerja dapat daripada 102,000. Yang mana dibahagikan sama banyak. Maksudnya operasi bahagilah. Jadi apa yang perlu kita buat ialah RM 102,000 dibahagikan dengan 32. Jadi kamu selesaikan ikut kaedah pembahagian dan kamu akan dapat jawapan dia RM RM3,187.50. Okay. Selepas itu apa yang diberitahu ialah setiap pekerja syarikat itu juga diberikan RM1,200. Jadi apa yang berlaku di sini ialah setiap pekerja akan ditambah duitnya sebanyak RM1,200. Jadi di sini apa yang perlu kamu buat ialah kamu tambahkan RM3,187.50 ditambah dengan RM1,200, maka kita akan dapat jawapannya ialah RM4,387.50. Jadi inilah jawapan yang kita dapat. Seterusnya ialah soalan D. Pihak sekolah bercadang menggunakan wang sumbangan guru dan PIBG berjumlah RM23,250 untuk membeli 7 buah gazebo sebagai kemudahan tempat menunggu. Kos bagi setiap gazebo ialah RM3,800. Jadi kita faham pihak sekolah nak beli 7 buah gazebo, di mana setiap gazebo berharga RM3,800. Okey, di sini apa soalannya? Yang pertama, berapakah jumlah kos bagi 7 buah gazebo? Jumlah bagi 7 buah. Jadi apa yang perlu kita buat ialah dengan operasi darab lah. Kita ada RM3,800 didarabkan dengan 7. Maka kita akan dapat kos untuk 7 buah gazebo ialah RM26,600. Seterusnya yang kedua, soalannya ialah kira nilai wang yang diperlukan lagi. Jadi di sini kita dapat lihat yang 7 buah gazebo memerlukan RM26,600, tetapi jumlah sumbangan baru ada RM23,250. Maksudnya wang sumbangan masih tidak mencukupi. Jadi dia minta untuk kita carikan berapakah yang diperlukan lagi. Jadi mudah saja dengan menggunakan operasi tolak, di mana kita tolakkan kos 7 buah gazebo iaitu RM26,600 ditolakkan dengan wang sumbangan yang diterima. Jadi kita akan dapat maka wang yang diperlukan lagi ialah sebanyak RM3,350. Kita pergi kepada soalan yang terakhir.
Ayah Izzati membeli sebuah motosikal secara kredit. Kredit ni maksudnya secara hutang. Harga belian tunai dan harga belian kredit motosikal itu adalah seperti yang ditunjukkan. Di mana harga tunai ialah 200, kalau dibeli tunai harganya ialah RM21,500. Kalau dibeli secara kredit ialah perlu membuat bayaran sebanyak RM438 selama 72 bulan. Kita lihat pada soalan yang pertama, berapakah harga belian kredit motosikal itu? Jadi mudah sahaja. Harga beliannya ialah dengan setiap bayaran setiap bulan didarabkan dengan bulan pinjaman yang dibuat. Jadi kita selesaikan 8, 16, 3 kali 2, 6, 7, 2 kali 4, 8, 7 kali 8, 56, 3 kali 7, 21, 26, 4 kali 7, 28, 30. Kita tambahkan maka harga kredit untuk selama 72 bulan dijumlahkan ialah sebanyak RM31,536. Jadi yang kedua, kira perbezaan. Bila kira perbezaan, ini adalah operasi tolak harga belian tunai dengan harga kredit. Jadi ini tidak susah. Kita hanya tolakkan sahaja harga yang besar, iaitu harga kredit, ditolakkan dengan harga tunai. Maka perbezaannya ialah sebanyak RM10,036. Rasanya itu saja. Sekian. Terima kasih.